Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar berkenaan kata bilangan. Okey, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 68. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat: 1. Murid dapat mengenal pasti penggunaan kata bilangan yang sesuai. Yang kedua, murid dapat melengkapkan ayat dengan kata bilangan yang sesuai. Sekarang, jom sama-sama kita buka buku teks muka surat 68. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan kata bilangan. Sebelum kita belajar berkenaan kata bilangan, jom kita lihat terlebih dahulu petikan dan gambar yang berada dalam muka surat 68. Okey, di dalam muka surat 68 ini terdapat gambar dan petikan yang menunjukkan pertandingan sukaneka, okey, melibatkan tahun 3 Ansana dan yang dikendalikan oleh Cikgu Hadif. Okey, jom kita baca terlebih dahulu. Murid-murid tahun 3 Ansana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, pelbagai kaum maksudnya terdiri daripada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan bangsa lain-lain lah. Okey, seterusnya acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jiva membantu Wei Liang mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Akhirnya, kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Okey, yang kat sini nanti kita akan cuba selesaikan. Okey, sekarang murid boleh perhatikan ada perkataan yang berwarna merah iaitu 3, separuh, beberapa, kedua-dua, pertama. Okey, kesemua perkataan ini merupakan kata bilangan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kata bilangan? Jom kita belajar berkenaan kata bilangan. Kata bilangan. Kata bilangan ialah perkataan yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Okey, terdapat 6 jenis kata bilangan iaitu kata bilangan jumlah yang tak tentu, kata bilangan tak tentu, seterusnya kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, kata bilangan kedudukan. Okey, sekarang kita akan lihat apa contoh perkataan yang tergolong ataupun terdiri daripada jenis kata bilangan. Okey. Sekarang jenis kata bilangan pertama iaitu kata bilangan jumlah yang tentu. Maksudnya kata perkataan itu dia dah tahu jumlah bagi sesuatu objek ataupun sesuatu yang dikira lah. Contohnya perkataan tersebut ialah 1, 10, 1000, 100. Okey, maksudnya dia dah tahu, dah ada jumlah yang tertentu. Okey, sekarang jenis yang kedua ialah kata bilangan tak tentu. Contohnya beberapa, sesetengah. Maksudnya dia tak ada bilangan yang tentu, dia tak tentu bilangan dia, jadi dia cuma anggarkan. Okey, beberapa bilangan bola telah hilang. Dia tak tahu bilangannya berapa. Dia anggarkan je beberapa, maksudnya adalah bola yang hilang. Kalau contoh bilangan jumlah yang tentu ni, okey, ada 5 biji bola hilang. Maksudnya dia dah tahu 5 biji bola hilang. Tapi kalau kata bilangan tak tentu, kita tak tahu bilangan dia berapa. Kita cuma anggarkan sahaja. Okey, kalau kata bilangan himpunan, contohnya kedua-dua, keempat-empat. Okey, dia menghimpunkan. Okey, seterusnya kata bilangan pisahan, masing-masing, setiap. Ini biasa kita gunakan. Contohnya, setiap murid perlu menyiapkan kerja sekolah sekarang. Maksudnya semua murid kena siapkan kerja sekolah. Okey, yang masing-masing ni contohnya murid-murid perlu menyiapkan kerja masing-masing. Maksudnya setiap murid tu perlu menyiapkan kerja sendiri. Bukannya orang lain buat kerja awak tak perlu buat. Tak boleh. Maksudnya masing-masing setiap orang kena buat. Okey, seterusnya kata bilangan pecahan. Okey, contohnya separuh, setengah, okey. Dan yang terakhir, jenis kata bilangan yang terakhir ialah kata bilangan kedudukan. Contohnya pertama dan kedua. Okey, banyak lagi lah kata bilangan kedudukan. Okey, jom kita lihat setiap jenis kata bilangan.
Sekarang kita akan pergi kepada kata bilangan pertama, iaitu kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu ialah kata yang menyatakan bilangan yang tentu. Maksudnya dia dah tahu bilangan dia dan boleh dikira seperti 1, 100, 1000, juta, 2, 3, 10 dan sebagainya. Banyak lagi lah. Okey, contoh ayat yang biasa kita gunakan untuk kata bilangan tentu, ayah menanam 2 batang pokok pisang. Maksudnya ada 2 batang je. Okey. Seterusnya, 35 murid 3 amanah berjaya menguasai topik kata bilangan. Maksudnya ada 35 murid ni, okey, berjaya menguasai lah. Okey, dia dah boleh kira ada 35 murid dalam kelas tu. Seterusnya ialah kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu. Maksudnya dia tak tahu bilangan dia dan dia cuma anggarkan. Seperti beberapa, sebahagian, semua, seluruh, para. Okay, contoh ayat dia. Semua murid dikehendaki berkumpul di Dewan Kreatif. Okey, macam contoh cikgu bagi arahan. Okey, semua murid turun dan kumpul dekat Dewan Kreatif. Berkumpul di Dewan. Tapi cikgu tak tahu pun berapa bilangan murid tu. Cikgu cuma anggarkan semua murid. Okey, dia tak boleh kira murid tu banyak sangat. Okey, seterusnya, sebahagian murid lelaki membawa sejadah pada hari ini. Maksudnya, dia tak tahu bilangan murid lelaki itu, tetapi dia anggarkan sebahagian lah. Okey, adalah murid yang membawanya dan ada murid yang tidak membawa. Seterusnya ialah kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan pula digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan. Kata bilangan tersebut adalah seperti berpuluh-puluh, beratus-ratus, ketiga-tiga dan banyak lagi lah. Contoh ayat, ketiga-tiga penjenayah itu telah berjaya diberkas. Maksudnya, okey, ada 3 penjenayah dan ketiga-tiga tu telah berjaya ditangkap lah dan diberkas. Penjual itu berjaya menjual beratus-ratus durian dalam sehari. Okey, ada banyak durian, ada 300 contohnya. Okey, dia berjaya menjual beratus-ratus tu dalam satu hari. Okey, dia kumpulkan. Kata bilangan himpunan ni, dia kumpulkan semua sekaligus. Seterusnya ialah kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara satu persatu atau berasingan. Hanya ada 2 kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap. Okey, yang ni biasa kita gunakan. Contoh ayat, setiap murid 3 amanah perlu menjawab soalan kata bilangan dengan betul. Maksudnya, setiap murid ni maksudnya semua murid dalam kelas tu. Okey, kalau ada 35 orang, 35 orang perlu menjawab soalan kata bilangan dengan betul. Yang kedua, murid-murid 3 amanah perlu menyiapkan kerja masing-masing dalam masa yang diberi. Maksudnya, setiap murid ni perlu menyiapkan kerja masing-masing. Bukannya, yang ni kena buat, yang ni tak payah buat. Semua murid masing-masing kena buat. Itu maksudnya setiap dan masing-masing. Jenis kata bilangan seterusnya ialah kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan seperti 2/3, 1/4 dan setengah. Okey, contoh ayat dia, hanya setengah murid yang berjaya menyelesaikan soalan yang susah itu. Maksudnya dalam kelas tu, dalam kelas tu ada dalam 10 orang. Dalam 10 orang, setengah murid tu. 5 orang maksudnya berjaya menyelesaikan soalan yang susah tu. Yang kedua, Adi berjaya menjaringkan separuh bilangan golnya menggunakan tandukan berbanding tendangan. Maksudnya kalau Adi tu berjaya menjaringkan 4 gol, 2 tu, separuh maksudnya 2 gol tu menggunakan tandukan. Seterusnya ialah kata bilangan kedudukan. Ini biasa kita gunakan dan biasa kita lihat guru-guru pun gunakan kalau ada pertandingan ke apa kan. Kata bilangan kedudukan ialah kata yang menyatakan urutan atau giliran seperti pertama, kedua, ke-10 dan ke-100 dan sebagainya. Banyaklah. Contoh ayat dia. Pasukan bola sepak Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3 berjaya mendapat tempat kedua dalam kejohanan MSSD Bola Sepak Pasir Gudang 2019. Inilah tempat lah. Kedua, ketiga, keempat, itu ialah kedudukan. Kalau kita cakap mendapat tempat dua, salah. Dua tu ialah kata bilangan yang pertama. Kata bilangan yang kita boleh kira lah. Yang ini kedua ni ialah kedudukan. Contoh yang kedua. Ali berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan melukis. Kalau kita jawab, Ali berjaya mendapat tempat 1 dalam pertandingan melukis. Salah Ingat, kalau kedudukan,
kita perlu menggunakan pertama, kedua, ketiga. Okey. Jadi, ingat beza dia. Okey, setiap kata bilangan ada fungsi-fungsinya. Jom sama-sama kita lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi. Okey, ingat kita perlu membina ayat menggunakan kata bilangan. Okey, banyak kata bilangan yang kita belajar. Okey, kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan dan banyak lagi lah. Okey, jadi kita lihat gambar yang diberi. Kita boleh gunakan kata bilangan tak tentu. Contohnya semua. Okey, kita boleh cakap, okey, murid-murid sedang mengembalikan semua alatan yang digunakan ke tempat asal. Okey, kita boleh juga gunakan kata bilangan tentu. Contohnya, kita gantikan nama muridnya. Okey, Ali sedang mengangkat 10 biji bola ke tempat asalnya. Okey, kita boleh gunakan sebegitu. Okey, kita boleh gunakan kata bilangan pisahan. Okey, kita boleh cakap setiap. Okey, setiap murid sedang mengembalikan alatan ke tempat yang asal. Okey, boleh gunakan pelbagai kata bilangan tetapi perlulah bersesuaian dengan gambar yang diberi. Okey, inilah contoh. Jadi inilah contoh yang cikgu berikan, cadangan jawapan yang cikgu berikan untuk gambar ini. Okey, inilah cadangannya. Setelah selesai sukaneka, murid-murid membantu menyimpan semula semua alatan ke tempat asal. Jadi, cikgu gunakan perkataan semua. Okey, semua inilah kata bilangan tak tentu. Okey, maksudnya tak dapat dikira. Okey, jadi kita anggarkan semua alatan yang digunakan lah. Okey, jadi ingat kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu dan banyak lagi itu kita boleh gunakan dalam seharian kita. Jadi apa yang dipelajari pada hari ini? Okey, kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Contohnya, di rumah saya ada 2 buah kereta. Di rumah saya ada 3 buah kereta. Jadi, kata bilangan tu menunjukkan, okey, bilangan atau jumlah sesuatu. Okey, jadi kita perlu menggunakan kata bilangan mengikut kesesuaian ayat ataupun situasi yang diberikan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 76 berkenaan kata bilangan. Okey, sekiranya murid boleh buat sendiri, murid boleh buat sendiri sekarang. Sekiranya murid perlukan bimbingan dan murid nak buat bersama-sama cikgu, jom sama-sama kita buat soalan dalam latihan bahasa Melayu, buku aktiviti muka surat 76. Jom kita lengkapkan ayat dengan kata bilangan berdasarkan gambar. Okey, ini gambar yang diberi. Jadi kita perlu cuba menyelesaikan setiap ayat dengan melihat gambar yang diberi. Jadi kalau gambar yang diberi ini memerlukan kita untuk mengira berapa objek tersebut, jadi kita perlu kira. Kalau tak boleh dikira, kita boleh gunakan kata bilangan tak tentu. Okey, jom kita cuba selesaikan perenggan atau karangan yang diberi dan kita akan cuba lengkapkan ayat dengan kata bilangan yang sesuai. Jom kita lengkapkan ayat dengan kata bilangan yang sesuai. Okey, jom baca dahulu. Imran, Li Qiang dan Kiran membantu Cikgu Suhaila di bilik pendidikan kesenian. Mereka mengemas dan mengira baki alatan bersama-sama. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Dia mengeluarkan batang berus lukisan dan gulung kad manila. Okey, jom kita selesaikan dua ayat yang tidak lengkap ni. Okay, yang pertama ialah dia mengeluarkan batang berus lukisan. Okey, batang berus lukisan dia ada kat sini. Okey, jadi kita cuma kira saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 batang berus lukisan. Jadi kita hanya tulis 5 batang berus lukisan. Okey, seterusnya dan gulung kad manila. Ada berapa kad manila yang dipegang? Ada 1, ada 2. Jadi 2 gulung kad manila. Okey. Seterusnya, gulung kad manila itu berwarna kuning. Jadi, ini nak menunjukkan berkenaan himpunan bagi dua ni. Okey, jadi kita boleh katakan kedua-dua
gulung kad manila itu berwarna kuning. Okey. Seterusnya, selepas itu Imran mencatat jumlah alatan yang diletakkan di atas meja. Imran mendapati kotak kertas lukisan telah habis. Okey. Jadi kita tengok kat meja lah. Okey, ni meja. Okey, dekat sini meja. Okey, inilah uh, kotak kertas lukisan. Jadi kita nak bagi tahu dekat sini ada lagi kertas lukisan. Jadi kita bercakap sebahagian ataupun setengah. Okey, jadi kita boleh cakap separuh pun boleh. Okey. Seterusnya kita boleh tulis kat sini. Okey, kita tulis satu jawapan lah. Sebahagian lah. Sebahagian. 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 Okey, kotak kertas lukisan telah habis. Seterusnya, warna air pula hanya tinggal berapa botol. Okey, jadi kita nak kira warna air. Yang mana warna air? Jadi ini ialah warna air. Okey, inilah warna air kot. Inilah warna air. Ini ialah warna air. Jadi berapa warna air yang tinggal kat sini? Ada 3 botol. Jadi, yang ini botol berwarna merah. Ini menunjukkan himpunan. Jadi kita bercakap ketiga-tiga botol berwarna merah. Seterusnya, Li Qiang mengira bilangan botol gam. Dia mendapati hanya botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Kalau murid perhatikan, Li Qiang ni tengah mengira bilangan botol gam. Jadi dia tengok ada satu botol gam yang dah habis. Jadi tinggal berapa dekat sini? Jadi kita kira ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh tulis dia mendapati hanya 4. Kita boleh tulis kata bilangan tetap kat sini. Kata bilangan tentu. Dia mendapati hanya 4 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Cikgu Suhaila gembira melihat mereka saling bekerjasama walaupun berbeza agama dan budaya tetapi sentiasa bertoleransi semasa melakukan tugasan. Ingat, kalau kita nak tulis kata bilangan, kita perlu melihat gambar dan kita kena kira sekiranya perlu. Jadi itu ialah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Jadi ini ialah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Dia mengeluarkan 5 batang berus lukisan dan 2 gulung kad manila. Kedua-dua gulung kad manila itu berwarna kuning. Imran mendapati sebahagian kotak kertas telah habis. Warna air pula hanya tinggal 3 botol. Ini warna air. Warna air ni. Ketiga botol berwarna merah. Tak nampak sebab gambar ni pun hitam putih. Jadi mungkin ianya berwarna merah ataupun dia ada ditulis kat sini warna merah. Sini ada ditulis kat botol tu. Seterusnya Li Qiang mengira botol gam. Ni botol gam yang besar ni. Dia mendapati hanya 4 tinggal. Betul. Kerana sebotol telah habis. Dia semak, dia tengok dekat botol ni dah habis. Jadi inilah cadangan jawapannya. Murid boleh salin. Kalau ada jawapan yang lagi sesuai, murid boleh tulis. Terutamanya yang mendapati sebahagiannya. Sebahagian ni kita boleh tukar untuk kata bilangan tak tentu yang lebih sesuai. Jadi itu sahaja pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.